Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Nabila Hafizah Zainal Arifin. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda menekankan kepentingan sokongan berterusan Huawei bagi mencapai aspirasi negara ke arah sebuah negara yang berdaya saing berteraskan inovasi. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berangkat meninggalkan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda menekankan kepentingan sokongan berterusan Huawei terhadap pencapaian aspirasi serta hala tuju negara Brunei Darussalam ke arah sebuah negara yang berdaya saing berteraskan inovasi termasuk pelibatan Universiti Teknologi Brunei UTB dalam pertandingan ICT Huawei. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia juga menyentuh mengenai Cipta dan Bigta sebagai platform yang mendukung peningkatan inovasi, kreativiti dan pembangunan teknologi dalam kalangan pelajar di negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia bersabda semasa mengadakan perjumpaan bersama Mr. Wang Jiafeng, Supervisory Board Member President of the Public Affairs and Communications Department. Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berangkat mengadakan lawatan ke Ibu Pejabat Leisure Robot Shenzhen. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Profesor Leng Xiaokun, founder of Leisure Robot, Mr. Shang Lin, Chief Executive Officer CEO of Leisure Robot, dan Mr. Shen Dongqi, Vice President of Leisure Robot. Duli Yang Teramat Mulia berkenan mendengar sebuah taklimat mengenai teknologi robotik canggih Leisure Robot serta inovasi dalam otomasi berasaskan kecerdasan buatan sebelum menyaksikan demonstrasi robotik di ruang pameran yang mempamerkan aplikasi serta keupayaan terkini robotik pintar. Lawatan ke Ibu Pejabat Leisure Robot memberi peluang untuk meneliti pendekatan takbir urus kecerdasan buatan AI, termasuk penerapan teknologi tersebut dalam dasar pendidikan, pembangunan kurikulum pintar serta penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan teknologi bagi menyokong keperluan pendidikan masa hadapan. Duli Yang Teramat Mulia meneruskan lawatan rasmi ke Ibu Pejabat Huawei. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Wang Jiafeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department, dan Mr. Du Peng, Deputy CEO of Huawei International Private Limited. Semasa lawatan, Duli Yang Teramat Mulia berkenan mendengarkan pencapaian Huawei. Juga diadakan remote session antara Huawei dan UTB. Duli Yang Teramat Mulia diperkenalkan kepada para pemenang anugerah ICT Huawei. Semasa perjumpaan bersama Mr. Wang Jiafeng, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sambutan yang sangat baik di Dewan Pameran Von Numnan. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya dijunjung menaiki kenderaan otonomi pandu sendiri iaitu Maxtro S800, sebuah sedan elektrik mewah yang dilancarkan pada tahun 2025. Duli Yang Teramat Mulia berangkat meneruskan lawatan ke Huawei Flagship Store. Di negara Brunei Darussalam, Huawei merupakan antara penyedia utama perkhidmatan telekomunikasi sejak tahun 2005. Universiti Teknologi Brunei turut menubuhkan Akademi Huawei sebagai platform bagi pembangunan kapasiti, latihan teknikal dan pensijilan profesional. Inisiatif tersebut akan terus memperkukuh kebolehpasaran graduan
serta meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan dalam bidang teknologi. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman petang tadi berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China pada 11 hingga 15 Mei 2026. Juga berangkat anak-anak Dulan Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Madhol Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begon Pihin Khatim Datuk Peruka Haji Awang Hamidun bin Begon Pihin Seraja Khatim Datuk Peruka Seri Setia Haji Awang Abdul Hamid. Hadir di Shenzhen Bonn International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat Ms. Sao Sai Sian, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office. Juga hadir Awang Muhammad Saifuddin bin Pangeran Dato' Peruka Haji Salihuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Sambutan Hari Keluarga Antarabangsa pada 15 Mei setiap tahun bukan sahaja satu inisiatif global, malah merupakan manifestasi komitmen berterusan negara Brunei Darussalam dalam memperkukuh institusi keluarga sebagai teras kesejahteraan rakyat. Ia juga selaras dengan komitmen negara selaku anggota ASEAN melalui Deklarasi Bandar Seri Begawan mengenai kepentingan keluarga dalam pembangunan masyarakat dan pembinaan negara 2021. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan berkata tema sambutan tahun ini, Keluarga, Ketidaksamaan dan Kesejahteraan Kanak-kanak mempertengahkan cabaran global yang semakin ketara, khususnya ketidaksamaan sosial dan cabaran ekonomi mempengaruhi kestabilan sesebuah keluarga, seperti kebimbangan ekonomi, peningkatan kos sara hidup serta jurang akses kepada pendidikan, perkhidmatan kesihatan dan peluang kehidupan. Oleh itu, pengukuhan institusi keluarga perlu dilihat sebagai satu pelaburan jangka panjang dalam pembangunan model insan negara. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad dalam Pertusan Sempena Hari Keluarga Antarabangsa 2026 menegaskan di negara Brunei Darussalam melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif, pendekatan intervensi keluarga di negara ini semakin bersifat menyeluruh, strategik dan berfokus kepada pemulihan serta pengukuhan fungsi keluarga. Berdasarkan kes keluarga yang dirujuk ke Jabatan Pembangunan Masyarakat sejak tahun 2000 hingga 2025, kes yang dirujuk ke unit keluarga menunjukkan penurunan 58% pada tahun 2025 berbanding tahun sebelumnya, iaitu daripada 62 kes kepada 26 kes. Perkembangan tersebut mencerminkan keberkesanan pendekatan intervensi awal, kaunseling keluarga, mediasi serta sokongan kebajikan bersasar yang membantu keluarga menangani konflik secara lebih konstruktif. Dalam aspek kesejahteraan kanak-kanak, kes yang direkodkan turut menjadi petunjuk penting kepada keperluan untuk terus memperkukuh sistem perlindungan dan sokongan keluarga. Kes kanak-kanak telah menunjukkan penurunan kepada 172 kes pada tahun 2025 berbanding 188 kes pada tahun 2024. Dalam memastikan setiap kes ditangani dengan berkesan, pendekatan yang dilaksanakan adalah berpandukan prinsip kepentingan terbaik kanak-kanak melalui penilaian sosial menyeluruh, intervensi bersepadu serta penyelarasan sokongan antara agensi bagi memastikan persekitaran keluarga kekal stabil, selamat dan kondusif untuk perkembangan kanak-kanak secara holistik.
Yang Berhormat turut menyeru agar seluruh lapisan masyarakat termasuk sektor swasta dan badan bukan kerajaan NGO terus berganding bahu bagi memastikan setiap keluarga mendapat sokongan sewajarnya demi merealisasikan sebuah negara yang aman, makmur dan rukun damai. Khutbah Jumaat hari ini antara lain menggariskan bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang amat agung, dipenuhi keutamaan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Persidangan Agung Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Dunia Islam (ACESCO) kali ke-15 yang berlangsung baru-baru ini di Kazan, Republik Tatarstan, Persekutuan Rusia menghimpunkan negara-negara anggota untuk membincangkan hala tuju strategi, meneliti pelaksanaan program dan pencapaian organisasi serta meluluskan inisiatif-inisiatif masa hadapan dalam bidang pendidikan, sains, kebudayaan dan komunikasi. Mewakili negara Setiausaha Tetam Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan selaku Wakil Menteri Pendidikan dan Pengerusi Suruhanjaya Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bagi persidangan tersebut. Dalam kenyataan, Dr. Haji Azman bin Ahmad menekankan keselarasan antara pelan tindakan strategi tersebut dengan keutamaan pembangunan negara Brunei Darussalam khususnya dalam memajukan pendidikan bersedia masa hadapan, kecerdasan buatan, transformasi digital, pemeliharaan budaya, pembangunan belia serta keterangkuman sosial. Keutamaan bersama itu jelasnya mencerminkan aspirasi negara Brunei Darussalam dan ACESCO dalam memupuk masyarakat yang berdaya tahan, inovatif dan berteraskan nilai. Selain persidangan, Dr. Haji Azman juga menghadiri majlis pembukaan Kazan Cultural Capital of the Islamic World 2026 yang berlangsung di Pusat Pameran Antarabangsa Kazan. Bulan Zulhijjah sering dikenali sebagai bulan ibadah haji dan ibadah korban. Namun keistimewaannya tidak terhenti di situ. Bahkan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang amat agung, dipenuhi keutamaan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa istimewanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah sehingga amalan soleh yang dilakukan di dalamnya lebih afdal berbanding amalan pada hari-hari yang lain. Bahkan keutamaan beramal pada hari-hari tersebut disebut lebih besar daripada amalan selain jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini antara intipati khutbah Jumaat bertajuk memanfaatkan 10 hari Zulhijjah dengan amal yang dicintai Allah. Antara amalan yang paling utama untuk dihidupkan dan dilipat gandakan sepanjang hari-hari tersebut ialah: pertama, memperbanyakkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat mempunyai keistimewaan yang tersendiri kerana ia berperanan sebagai pelengkap dan penambal kepada kekurangan yang mungkin berlaku dalam sembahyang fardu yang kita kerjakan. Puasa sunat. Antara puasa sunat yang sangat dianjurkan dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ialah puasa sunat Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Hukum puasa sunat Arafah adalah sunat muakkadah, iaitu sunat yang sangat dituntut khususnya bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Ketiga, memperbanyakkan zikir. Zikir bukan sekadar lafaz. Ia adalah benteng hati. Dengan zikir, Allah Subhanahu wa taala menenangkan jiwa, mengawal emosi dan membimbing kita memilih kata-kata serta tindakan yang berhemah. Laporan dari Tanah Suci. Semua bakal jemaah haji negara kini sudah di Kota Makkah Al-Mukarramah. Rombongan terakhir seramai 212 bakal jemaah haji selamat tiba di Makkah Al-Mukarramah petang kemarin. Ketibaan rombongan dialulukan oleh para pegawai pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan Wakil Pusat Operasi 112
Syarikat Nauzoli selaku pihak syarikat Holiday Inn dan pihak syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji. Rasa syukur dan terharu dizahirkan oleh beberapa orang jemaah ketika ditemui oleh pelapor hal ehwal haji sebaik sahaja mereka tiba di kota Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami orang depan-depan itu orang terharu pulang. Rasanya kan mau jelah. Kan mau depan-depan melihat ke mana merasa pulang. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, bagi saya tiada kata-kata yang dapat menggambarkan apa perasaan saya ketika ini. Hanya satu saya dapat ucapkan, Alhamdulillah untuk peluang yang diberikan. Sangat berbangga sebab kami antaranya terpilih menjadi tetamu Allah dan rasa gembiralah. Jadi nanti-nantikan sudah sampai, sudah bahagia. Sangat terharu, gembira sangat-sangat sebab pertama kali sampai menjejak kaki ke negeri Mekah, Tanah Haram. Apabila mula-mula diberitahu di dalam bas tadi, kami sudah sampai masuk ke Mekah, Tanah Haram. Allah rasa menangis kerana terharu sangat-sangat. Sebuah klinik kesihatan Pejaman Urusan Jemaah Haji PUJH Perubatan akan beroperasi di Hotel Snud Ajyan. Bagi memastikan klinik tersebut beroperasi dengan baik, rombongan PUJH Perubatan gian membuat persiapan dengan memastikan semua keperluan lengkap. Persiapan berkenaan termasuk penyediaan peralatan perubatan, ubat-ubatan serta kemudahan rawatan bagi memastikan para jemaah terus menerima perkhidmatan kesihatan yang teratur sepanjang berada di Tanah Suci. Lebih 50 vendor tempatan dan luar negara mengikuti Brunei City Festival 2.0 yang diadakan selama 5 hari sejak 13 Mei lalu. Dianjurkan oleh Riza Foodlana Management Services, pesta dirasmikan petang tadi di kawasan letak kereta Jalan Bendahara Bandar Seri Begawan. Perasmiannya disempurnakan bersama oleh Pangeran Dr. Haji Haris bin Pangeran Haji Duraman, Pengarah Riza Foodlana Management Services selaku pengerusi Majlis Perniagaan Bimpiaga Brunei Darussalam dan Awang Haji Aliman bin Haji Jaffar, penolong pengerusi Bimpiaga Brunei Darussalam. Pesta dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 11 pagi hingga 12 malam. Kami mengadakan ini adalah salah satu daripadanya aktiviti untuk meriahkan lagi Bandar Seri Begawan ke tempat yang selesa dan memuaskan bagi pengunjung maupun bendas-bendas yang sedia ada. Walaupun orang luar itu kemari, aku berterima kasih juga pasal orang luar dah mengangkat kita ni punya event-event ni. Kalau bukan ada orang memang maintain ni macam mana. Kebaikan kami masa ni kami sudah ikut cara-cara orang luar itu berniaga. Salah satu daripadanya set up. Bila set up tani lawa, jadi orang akan ngaga ke tani. Then after that, daripada durang pun kami belajar macam mana untuk marketing. 1,327 kes kemalangan jalan raya di negara ini telah dicatatkan pada tahun 2025. Menurut pasukan polis diraja Brunei, peningkatan kes tersebut pada tahun lalu menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding pada tahun 2024 sebanyak 1,163 kes dan 1,118 kes pada tahun 2023. Perincian lanjut mengenainya bersama Nadira Haji Umar. Kemalangan sendiri kekal sebagai kategori tertinggi setiap tahun dengan 572 kes direkodkan pada tahun 2023 meningkat kepada 584 kes pada tahun berikutnya dan terus meningkat kepada 658 kes pada tahun 2025.
Bagi kemalangan yang melibatkan kematian pula, jumlah kes menunjukkan peningkatan ketara daripada 12 kes pada tahun 2023 dan 2024 kepada 28 kes pada tahun 2025. Jumlah mangsa yang terkorban juga meningkat kepada 28 orang pada tahun lalu. Kecuaian pemandu sebagai faktor utama kemalangan, termasuk memandu melebihi had laju, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, mengantuk, keletihan serta kurang memberi tumpuan di jalan raya. Hasil siasatan oleh Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas dan juga pasukan polis Diraja Brunei telah mengenal pasti 3 puncak utama kemalangan maut di Brunei Darussalam. Yang pertama, memandu laju, iaitu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, tidak memakai tali pinggang keledar. Ini meningkatkan risiko kecederaan serius atau kematian semasa pelanggaran. Yang ketiga, masuk atau keluar simpang secara mengejut. Ini kerap menyebabkan pelanggaran serius yang boleh meragut nyawa. Ketiga-tiga puncak ini kekal konsisten setiap tahun. Semuanya boleh dielakkan disebabkan semua ini berpunca daripada tingkah laku manusia, iaitu kesilapan pemandu sendiri. Ianya sebenarnya boleh diubah jika ketani mahu. Di samping itu juga, selain daripada faktor kecuaian pemandu, ada juga beberapa faktor lain yang menyebabkan kepada kemalangan ini terjadi. Ini termasuk faktor cuaca, contohnya hujan yang menyebabkan jalan raya licin, dan juga faktor kenderaan itu sendiri, termasuk tayar botak, lampu tidak berfungsi dan sebagainya. Bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya, Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas bersama balai-balai polis di seluruh negara akan terus mempergiat penguatkuasaan undang-undang termasuk sekatan jalan raya, rondaan serta pemantauan had laju. Pasukan polis Diraja Brunei sentiasa mengingatkan orang ramai untuk bersama-sama memainkan peranan dengan mengamalkan pemanduan berhemah, mematuhi peraturan jalan raya serta menyalurkan maklumat berkaitan kesalahan lalu lintas demi mengurangkan risiko kemalangan dan memastikan keselamatan jalan raya terjamin untuk semua. Nadira Hajumar untuk Berita RTV. Usaha memperkukuhkan kecintaan generasi muda terhadap Al-Quran terus dipertingkatkan melalui penganjuran musabakah tilawah Al-Quran bagi kanak-kanak kelas Quran Mukadam bagi Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Pertandingan dibahagikan kepada 2 kategori iaitu kategori A melibatkan peserta berumur 6 hingga 9 tahun manakala kategori B bagi peserta berumur 10 tahun ke atas. Musabakah dihasratkan sebagai medan tarbiyah dan motivasi bagi peserta untuk mendalami ilmu tajwid serta memastikan bacaan yang fasih sejak peringkat awal. Bengkel Zainul Quran dihasran untuk terus dimanfaatkan dalam memperkukuh bacaan serta penghayatan Al-Quran, seterusnya melahirkan generasi qari dan qari'ah yang berwibawa dan mampu mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Ingin mengetahui lebih lanjut lagi, Alif Fikri Haji Mahani ada laporannya. Bengkel Zainul Quran bersama qari antarabangsa sempena musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan diadakan baru-baru ini telah berjaya memberikan pendedahan yang menyeluruh kepada para peserta dalam mempertingkatkan kualiti bacaan Al-Quran meliputi aspek taranum, teknik vokal, kawalan pernafasan serta gaya persembahan tilawah. Bimbingan intensif yang dikendalikan oleh Muhammad Husaini bin Mahmur, qari antarabangsa dari Malaysia, telah memberikan impak yang signifikan dalam meningkatkan keyakinan dan kemahiran peserta. Beliau mengongsikan kelebihan taranum dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan Zainul Quran bi aswatikum.
Maknanya hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Maknanya kata dengan suara-suara kita ni, dengan tajwid yang bagus, dengan suara yang baik, ya. Dan kalau kita membaca Al-Quran secara khusyuk, secara bertaranum, kan? Dari sudut bertaranum tu mengikut disiplin ilmu. Kalau nak ikut disiplin ilmu tu kena ada bertalaki, ada gurunya. Maka dapat menghasilkan satu tadabbur, satu khusyuk yang sangat baik dalam diri seseorang. Bukan saja diri seseorang membaca tu, malahan dari sudut mustami', iaitu orang yang mendengar bacaan kita pun sendiri akan merasakan kekhusyukan dan tadabbur daripada bacaan Al-Quran kita. Maka dengan itu, kita tengok ini kalau siapa mak ayah yang mungkin ada anak-anak kan yang minat dia ke arah Al-Quran, Taranum dapat menarik minat terutama dalam generasi muda untuk lebih dekat dengan Al-Quran kerana keindahan alunan bacaan memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan. Melalui bengkel ini, saya telah memperolehi pengetahuan tentang teknik pengeluaran suara dan pernafasan yang betul ketika bertaranum, di samping mendalami asas lagu-lagu wajib dan tausyih Al-Quran untuk diterapkan ketika musabaqah. Kesimpulannya, taranum bukan sekadar dari suara, tetapi satu cara untuk mendalami, menghayati dan menyampaikan keindahan pesan. Ali Fikri Haji Mahani melaporkan untuk Berita RTB. Pasukan DPMMFC menutup saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 petang tadi menentang Penang FC di tempat lawan. Berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang berlawanan perkesudahan Penang FC 2 DPMMFC 1. Dengan keputusan itu, DPMMFC menduduki tangga ke-10 Liga mengutupi 23 mata hasil 24 perlawanan. Pada itu Penang bakal melakukan pertukaran. Tinggalkan ke belakang. Wenzahal percubaan. Ya, Wenzahal. Tengah. Free header.